Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menekankan orang Islam jangan berenggang dari Al-Quran, dalam makna jangan lari dari membacanya. Justru baginda menzahirkan harapan agar orang-orang Brunei akan menjadikan membaca Al-Quran sebagai budaya sepanjang zaman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan demikian pada Majlis Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas malam tadi. Dalam titah, baginda menggariskan kesan dari penggunaan perisai bersepadu iaitu mematuhi dan mengikut petunjuk Al-Quran bersama-sama SOP biasa, Brunei Darussalam terselamat daripada serangan wabak. Kita telah memakainya bersama-sama SOP biasa sebagai perisai bersepadu dan Alhamdulillah kesan dari penggunaan perisai bersepadu ini, Brunei Darussalam telah dilihat sedang dibentengi oleh keberkatan yang menakjubkan yang menjadikannya terselamat daripada serangan wabak. Ini adalah situasi luar biasa di mana kita jangan menganggapnya sebagai ringan sahaja. Beta secara peribadi amatlah meyakini perkara ini, bahawa apa jua jenis virus yang membentuk wabak tidak akan mampu untuk melangkahi ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh itu makanya, kita orang Islam janganlah berenggang dari Al-Quran dalam makna jangan lari dari membacanya. Beta berharap kita orang-orang Brunei akan menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai budaya sepanjang zaman. Artinya, semua generasi kita, sama ada yang sedia ada maupun yang akan lahir kemudian, adalah generasi-generasi yang membaca Al-Quran belaka. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, jika Al-Quran terus dibaca, tidak diragukan lagi negara akan mendapat berkat dan berhias dengan cahaya. Betapa bertuahnya negara jika harapan beta ini tercapai. Kerana Al-Quran jika terus dibaca oleh rakyat dan penduduk, tidak diragukan lagi negara akan mendapat berkat dan berhias dengan cahaya. Kerana bukankah Al-Quran itu memang ia cahaya? Cahaya Al-Quran bukan seperti cahaya lampu atau pelita, tetapi cahaya Al-Quran mampu untuk menerangi hati sanubari dan menerangi kehidupan, bahkan menerangi alam kubur menurut agama. Siapakah yang tidak mahu untuk mendapat cahaya yang seperti ini? Pada hemat beta, semua kita adalah mahu. Kemuncak Majlis Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan 1442-2021 ialah penganugerahan hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan hadiah-hadiah. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Amin. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan Majlis Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan menjadi sebahagian acara penting dalam jadual majlis-majlis keagamaan yang dianjurkan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Mahamulia. Ia dilihat menjadi sebagai sebahagian mercu tanda yang menunjuk ke arah kedudukan penting dan istimewa agama Islam sebagai agama rasmi negara. Selaras dengan itulah, maka ajaran-ajaran Islam didakwahkan, penghayatannya dikukuhkan, yang mana dengan berkat kepimpinan bijaksana lagi berwawasan ke bawah Duli Tuan Patik Jua, maka dakwah dan penghayatan ajaran Islam itu dilaksanakan selaras dengan usaha membangun dan memajukan negara secara seimbang. Hal ini insya-Allah akan sentiasa terpelihara baik demi keamanan negara dan kesejahteraan rakyat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa menyembahkan keputusan musabakah, Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengerusi Jemaah Hakim, antara lain menyembahkan secara keseluruhan kedudukan para qari dan qariah yang bertanding pada kali ini berada pada tahap sebanding dan dikategorikan dalam satu kelompok yang sama. Johan Qari ialah Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah. Sementara Johan Qariah ialah Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran. Ke bawah Duli Yang Mahamulia berkenan menyempurnakan penganugerahan hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Johan Qari Awang Muhammad Zulhafiz menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, piala iringan, sijil penyertaan, pakej menunaikan fardu haji, kepingan emas 10 gram sumbangan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan anak-anak syarikatnya, Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad, sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Qari Awang Muhammad bin Ali menerima RM5,000, piala iringan, sijil penyertaan, kepingan emas 5 gram sumbangan Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya, Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad. Dan anak-anak syarikatnya. Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya di tempat ketiga menerima RM3,000, piala iringan, sijil penyertaan, kepingan emas 5 gram sumbangan Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya, Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad. Sementara Johan Qariah Dayang Hajah Nur Faizah menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, piala iringan, sijil penyertaan, kepingan emas 10 gram sumbangan Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya, Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad, sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi.
Naib Johan Korea Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri menerima RM5,000, piala iringan, sijil penyertaan, kepingan emas 5 gram sumbangan Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki di tempat ketiga menerima RM3,000, piala iringan, sijil penyertaan, kepingan emas 5 gram sumbangan Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menyempurnakan penganugerahan cenderamata kepada hakim-hakim musabakah. Allahumma adimhu mutamatti'an bi tulil baqa. Doa selamat dipimpin oleh Mufti Kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Majlis Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa yang dianjurkan setiap tahun oleh Kementerian Hal Ehwal Agama merupakan satu amalan yang sangat berkebajikan yang mana setiap orang sama-sama dapat mendengar kata-kata Allah atau ayat-ayat suci Al-Quran dibaca. Ia adalah salah satu amalan zikir sesuai dengan hasrat negara dalam merealisasikan negara zikir. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, kemarin berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra Aidilfitri Authority Monetary Brunei Darussalam AMBD. Majlis tersebut berlangsung di Dewan Bankwet Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi Lembaga Pengarah AMBD dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD dan ahli-ahli Lembaga Pengarah AMBD. Majlis Ramah Mesra Aidilfitri bukan sahaja platform bagi lembaga pengarah serta pihak pengurusan AMBD meraikan Syawal bersama pegawai dan kakitangan AMBD, tetapi juga sebagai tanda penghargaan atas dedikasi dan komitmen warga AMBD sejak penubuhannya pada 1 Januari 2011. Dua kes import baharu dilaporkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes 248. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kes 247 seorang lelaki berumur 33 tahun dari Indonesia, manakala kes 248 seorang lelaki berumur 38 tahun dari Kuala Lumpur. Kedua-dua kes tiba di negara ini pada 28 Mei 2021 dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Tidak ada kontak terdekat bagi kedua-dua kes memandangkan telah dikuarantin sebaik saja tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri mereka mengikut prosedur operasi standard SOP. Manakala kesemua 6 kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan yang baik. Sementara itu, 3 kes sembuh dicatatkan
menjadikan jumlah keseluruhan kes yang sembuh 239. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 107 kes. 768 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,719 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 520 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 133,432 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE 2021, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perhutanan dan Sekretariat Perubahan Iklim Brunei selaku penganjur bersama melancarkan persidangan negara Brunei Darussalam mengenai hutan dan kepelbagaian bio mendedahkan potensi ekonominya. Persidangan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam ucap tamanya antara lain membincangkan mengenai hubungan antara kepelbagaian bio hutan dan ekonomi, terutama ekonomi hijau. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, dengan isu-isu persekitaran global semasa yang dicetuskan oleh perubahan iklim serta usaha memerangi pandemik COVID-19, strategi-strategi dan pendekatan-pendekatan ekonomi perlu dilaksanakan dengan bijak. In relation to these nature-based solutions, NBS have been gaining recent attention as an effective solutions to address important global challenges such as climate change, human health, food and water security, natural disasters, and biodiversity loss. NBS, as defined by the International Union for Conservation of Nature, IUCN, are actions to address societal challenges through the protection, sustainable management, and restoration of ecosystem that benefit both biodiversity and human well-being. I would urge the forestry and any other relevant sectors to consider nature-based solutions as part of the approach and strategic planning, be it for environmental and/or for socio-economic purposes. NBS should be at the core of our effort to remain resilient in facing future challenges, especially in the areas of food security, health, and economic growth in general. Dr. Wong Kun Meng dari Taman Botanik Singapura dalam ucap tamanya bertajuk Economic Endemic Environment Brunei Context pula membincangkan di negara Brunei Darussalam kurang dari 1% dari kawasan Borneo berada di kedudukan yang istimewa. Pembalakan hutan di Asia Tenggara menurutnya semakin berkembang ke arah hampir penyusutan. Namun Brunei katanya mampu mengekalkan persekitaran semula jadi yang tidak terhakis. Pameran bertemakan Ruang Hijau turut dilancarkan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Ikut serta dalam pameran Sekretariat Perubahan Iklim Brunei Darussalam, Jabatan Perhutanan dan syarikat-syarikat kayu hiliran tempatan. Sementara itu, dalam pembentangan bertajuk Managing Forest Biodiversity for its Economic Value Brunei Darussalam Perspektif, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menekankan bahawa hutan tropika meliputi 72% kawasan tanah negara Brunei Darussalam dengan hutan yang dilindungi meliputi 41% dari kawasan tersebut. Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab berkata, Brunei Darussalam mengamalkan pengurusan hutan yang mampan bagi mematuhi Konvensyen Kepelbagaian Bio dan Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2030. Sejajar dengan Wawasan Brunei 2035.
Katanya nilai penggunaan secara tidak langsung hutan tropika Brunei terutama sebagai penyerap karbon serta penggunaan ekologikal lain juga sama pentingnya dalam menjadikan negara ini sebagai pemimpin dalam komuniti hijau global. Persidangan turut mempamerkan pelbagai kertas kerja penyelidikan dari dalam dan luar negara melalui persidangan maya. Persidangan selama 2 hari ini bertujuan untuk mewujudkan peluang penyelidikan dan pembangunan dalam bidang perhutanan, kepelbagaian bio dan pemeliharaan serta sebagai platform untuk berkongsi maklumat. Pada sesi persidangan mengenai hutan dan kepelbagaian bio mendedahkan potensi ekonominya, di sebelah petang, Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan, pula menjelaskan hutan kekal sebagai penyelesaian berasaskan alam semula jadi yang paling berkesan untuk pengurangan iklim kerana ia adalah untuk penyesuaian iklim. Pemulihan hutan jelasnya bukan sahaja mengembalikan semula fungsi ekologi tetapi juga mempercepatkan pemulihan kepelbagaian bio. Dengan tajuk pembentangan Dasar Perubahan Iklim Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, jelasnya membolehkan dasar yang tegas terhadap pengurusan hutan lestari serta pembangunan guna tanah yang mampan adalah sangat penting dalam memelihara sistem ekologi hijau negara. Sementara itu, Dayang Noralinda binti Haji Ibrahim, Pengarah Perhutanan, dalam pembentangan bertajuk Sektor Perhutanan Brunei dalam menyokong ekonomi hijau, antara lain berkata, inisiatif dan program-program sektor tersebut menyokong peta jalan ekonomi hijau negara. Bagi sektor tersebut, ekonomi hijau telah ditingkatkan sebagai satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan pada masa yang sama mengurangkan pencemaran alam sekitar.